Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam podcast Layan Je. Bersama saya, Bro Muza. Dan saya Bro Dasa. Dalam podcast pada hari ini, topik yang sangat menarik kita nak kongsikan dengan semua para penonton podcast Layan Je pada hari ini. Sebelum tu, tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih yang telah mengikuti siri podcast Layan Je. Wah, jadi Bro Dasa, Ya. sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana flight tadi? Mencabarlah. Mencabar, Sebab hujan daripada Johor. Oh, hujan daripada Johor. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, sebelum kita nak bincang siapakah panel kita pada hari ini, mohon like dulu, share dulu kita punya siri podcast pada hari ini. Betul tak, Datuk? Betul. Itu penting tu. Penting kan? Sebab kita nak sampai ke, kalau boleh bukan orang Malaysia je tengok. Betul. International. International. Yang selagi faham bahasa Melayu, boleh tengok. Ya, betul. Okey, pada podcast yang sebelum ni, Datuk Azrul, saya seorang. Ya. Saya seorang je. Kesian Sian. Kesian saya kan. Tapi tak mengapa, kali ni saya dah bersama dengan Bro Dasa kita. Cuma topik yang kita nak bincangkan pada hari ini sangat-sangat terkesan dengan netizen kita. Sebab ini pun datang daripada netizen. Soalan hari ni datang daripada netizen. Dia bukan soalan je, tapi topik tu. Topik yang kita nak bawa hari ni. Topik nak bawa tu. Tapi topik ni dia agak sensitif sikit. Itu yang saya tak minat. Saya nak datang sini pun kena beberapa kali tapisan. Tapisan. Lepas tu topik pun lagi. Tapi topik ni orang lelaki suka. Lelaki suka. Dia suka bincang tajuk ni tapi implement tak ada. Sembang tepi je lah. Sembang tepi, sembang kemas, sembang kedai kopi, memang tajuk orang lelaki untuk topik ni lah. Jadi topik apa kita pada hari ni, Datuk Azrul? Topik pun saya tak berani nak cakap. Punyalah power je topik ni. Baik. Jadi saya serah pada Bro Muza untuk cerita topik kita pada hari ni. Okey, topik kita, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan poligami, takdir atau pilihan. Wow. Jadi saya nak tanya dulu, sebelum kita panggil panel kita pada hari ini yang akan membincangkan tajuk poligami, sebab tajuk ini ialah netizen banyak bertanya, banyak isu-isu ataupun perbahasan-perbahasan di luar sana. Cuma apa yang kita nak dapat merungkaikan pada hari ini adalah apakah hikmah dia? Apakah hikmah poligami, dan adakah dibolehkan dalam syarak dan sebagainya, dan kita panggil orang yang tepat untuk berbincang tajuk ini pada hari ini. Okey, sebelum saya nak panggil kita punya panel pada hari ini, saya nak tanya Datuk Azrul. Ya. Sebab kita punya tajuk poligami, takdir atau pilihan. Ya. Jadi apa Datuk Azrul punya jawapan? Takdir atau pilihan, dua tu? Okey. Saya boleh dapat topik ni kan. Okey. Saya kata dia boleh buka je apa benda topik nak dibawa ni. Okey. Pertama berdebar. Berdebar nombor satu. Berdebar. Nombor dua, lepas tak lepas. Kita nak sembang pada kali ni, podcast kali ni. Baik. Yang ketiga, pada saya topik ni perlu dibahaskan secara berhikmah untuk mengelakkan tomahan, untuk mengelakkan salah faham di kalangan netizen, dan juga topik ni kita serah kepada yang pakar lah. Betul. Ke Bro Muza dah berpoligami? Saya jangan tanyalah. Kalau soalan tadi saya tak boleh jawab lah. Kita tanya kepada panel. Okey. Dan kita juga dalam perbincangan kita ni kita tak bias, kita tak bias gender. Yang lelaki ke, yang perempuan ke, dan dia perbincangan tu secara ilmiah. Kalau Datuk Azrul tanya saya lah, tanya saya berkaitan poligami, takdir atau hikmah, saya pilih atau. Selamat. Okay, saya dah dapat jawapan. Jawapan dia adalah atau. Ya. Jadi, tanpa masa kita mempersilakan Puan Nur Dahlia Haji Ahmad Ibrahim yang bersama kita pada hari ini dalam podcast Layan Je. Jadi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kalau Umi betul kami alhamdulillah lah. Umi kena belah kami tahu hari ni. Awal-awal lagi beritahu apa tu. Baik, alhamdulillah, syukur. Jadi kita bersama dengan Puan Nur Dahlia ataupun nama panggilan manjanya Puan Umi lah. Kita panggil Puan Umi. Yang bersama-sama dalam podcast Layan Je. Terima kasih kepada Puan Umi walaupun dalam kesibukan masa bekerja dapat meluangkan masa bersama dengan podcast Layan Je untuk bersama dalam sesi kita pada hari ini, tajuk poligami, takdir atau pilihan. Jadi untuk Umi, untuk peringkat awal lah nak tanya tentang latar belakang Umi sedikit. Kan latar belakang Umi, boleh Umi ceritakan? Masya Allah. Pertama tahniah lah kerana bawa tajuk yang Masya Allah. Netizen bila tajuk ni macam-macam dia orang nak komen. Kan? Macam-macam nak komen.
macam-macam idea kan, macam-macam pendapat, pendirian. Tapi tak apa, sebelum kita kupas tajuk tu, so kenalkan sedikit latar belakang lah, Umi kenalkan kepada penonton podcast Layan Je ni. Mungkin disebut sebagai pakar, tapi bukanlah pakar, tapi dia lebih kepada pengalaman lah. Umi usia dah 50 tahun lah. Kalau ikut tahun hijrah. Ikut tahun hijrah. Tahun hijrah dah 50 tahun. 50 tahun. Kita nak tengok kita punya umur ni ikut pada tahun hijrah. Tahun hijrah. Kan? 50 tahun mempunyai seorang suami, insya-Allah, alhamdulillah, masya-Allah sampai hari ini, dan ada seorang madu. Ada seorang madu. Nama kalau Umi Dahlia, madu saya Rose. Nampak? Dan saya juga dia bunga Macam dia takdirkan. Macam takdir. Tu nanti kita tengok takdir ke pilihan. So dalam sudah anak keseluruhannya, campur isteri pertama dan campur Umi sendiri, anak 6 orang. 6 orang. Okey, 6 orang anak, 3 orang cucu dah. Alhamdulillah. Cucu dah. 3 orang cucu, alhamdulillah. So kalau ditanya usia poligami dia dah masuk 20 tahun lah. Dah masuk 20 tahun. 20 tahun. Alhamdulillah. Dia banyak kisah tu kalau dah masuk 20 tahun tu. Dia gelar kerjaya lah. Kategori pakar lah tu. Yes. 15 tahun ke atas kan. Kira pakar berpoligami. Pakar rujukan tu dah layak lah tu dah. Itu yang kita panggil hari ni. Kalau panggil saya melalui jawapan dia kan. Sebab dia kalau dah pakar tu dia certified. Certified poligami. Okey, baik. Jadi Umi, untuk topik kita poligami pada hari ni kan, sebab ramai yang bercakap tentang dalam poligami ni lah kan. Tadi Umi pun dah cakap 20 tahun dalam poligami ni kan. Jadi kalau dalam tajuk poligami ni banyak yang akan bercakap tentang adil. Adil kan. Bagaimana isteri pertama tu, isteri kedua untuk adil dan sebagainya kan. Jadi mungkin sebelum kita nak topik, sebab orang kan di peringkat netizen kata bolehkah adil? Bolehkah adil? Ini peringkat side lelaki side lelaki. Tapi nak bagi minta Umi punya kupasan lah sedikit. Mungkin dia punya ini yang pencerahan awal yang boleh kita bawa kepada kita punya penonton podcast Layan Je. Alright, sebelum memandangkan bro dasar dia tak boleh jawab. Adakah takdir ataupun pilihan? Okey. So sebenarnya terpulang kepada masing-masing. Kalau tanya tentang takdir pilihan ni. Kalau kita kata ada ramai juga yang nak memilih untuk berpoligami, tapi pilihan bukan milik dia. Betul. Kerana jodoh, pertemuan semua kita akur di tangan Allah SWT. So ramai orang seronok bercerita, aku naklah kahwin lebih daripada satu kan, ada isteri 2, ada isteri 3, best isteri cantik-cantik, isteri pandai cari duit, macam-macam lah kan. Tetapi belum tentu jodoh Allah tentukan untuk dia. Jadi jangan takut untuk jawab takdir atau pilihan. InsyaAllah lepas ni. InsyaAllah. Dengan poin-poin Umi, insyaAllah saya ada jawapan dia penghujung episod dia macam mana. Okay. Alright. So bila kita cerita tentang adil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin penonton yang berada di podcast Layan aja lah, terutama sekali. Adil ni satu benda yang sangat subjektif, abstrak. Dia seni. Dia sesuatu yang tak mungkin kita kata manusia itu mampu berlaku adil. Kerana adil tu adalah sifat Allah. Maha suci Allah. Memang Allah yang maha adil. Kita manusia ni adil celah mana pun kita tak nampak. Kita tak nampak. Tetapi sebenarnya adil itu bila kita kata subjektif, dan dia bila subjektif dia tidak boleh diukur. Tak adil 1, adil 2, adil 3 kan. Macam kalau kita cerita tentang tidur malam, nak tidur 1 hari, 1 malam, 2 malam, dia sangat subjektif. Dia tak boleh kata adakah isteriku ini perlu aku 2 malam. Baru adil bagi dia. Tidak, isteri ni kata nak 3 malam. So sangat subjektif lah. Dia bergantung kepada situasi persekitaran dan keadaan semasa. Itu semua kena ada bijaksana dia tu lah untuk menguruskan, supaya mengurus tu tidaklah mengurus untuk adil, tetapi sehingga kita rasa seperti ada nampak keadilan di situ dari segi aspek ataupun kita kata sudut pandang seorang manusia lah. Okey, kalau kita cerita sudut adil, Umi kata dia kena bijaksana lah kan, untuk bagi keadilan tu. Adakah bijaksana dan juga keadilan tu dia kepada seorang lelaki ataupun dia kedua-dua pihak? Maksudnya yang suaminya dan juga isteri-isterinya. Of course lah, kedua-dua pihak. Dia tak boleh seorang je bijak. Dia makna kata kalau bijaksana dua-dua. Sebab itu dia bukan bijaksana saja, bijak sini. Sana sini kena bijak. So makna kata kalau kita
kita bagi satu contoh lah kan. Katalah satu orang lelaki mempunyai 2 orang isteri lah. Kita bagi senang lah. Kira-kira matematik tu bagi senang. 2 orang isteri. Isteri pertama dia dah kahwini lebih kurang menjalani alam rumah tangga 30 tahun. Baik. 30 tahun tu mungkin dalam usia tersebut ada anak yang dah berkeluarga dan sebagainya. Kemudian dalam usia 30 tahun dia dapat isteri baru pula. Allah takdirkan, yang ni takdirlah Allah jodohkan dia dengan isteri yang kedua. Entah macam mana rezeki tu cepat, tahun pertama kahwin dapat anak kecil seorang. Kan? Isteri pertama dah tak ada anak kecil dah. Isteri pertama bebas, ada masa sendiri nak keluar pergi shopping bila dan sebagainya. Isteri pertama jaga anak kecil. Jadi kalau kita kata setiap hari setiap isteri ada 2, setiap hari selang satu hari. Tetapi isteri kedua ada anak kecil. Isteri kedua mungkin masih bekerja, ialah muda lagi kan. Isteri pertama dah tak kerja dah, dia dah ke Encik ke whatever. So macam mana kita nak letak adil isteri kedua dia ni kena ambil satu hari tu kan. So itulah kita kata kebijaksanaan. Kebijaksanaan bagaimana seorang suami yang berpoligami itu menguruskan masa, berbincang secara bijaksana dengan isteri pertama, dengan isteri kedua. Tapi cerita pasal kenapa bila kita kata boleh bincang ke? Soalan. Saya suka tajuk ni. Kita boleh bincang ni. Saya nak masalah tajuk ni. Benda boleh bincang. Benda boleh bincang. Wow, Olive House tengah ada awesome sale. Ya, betul tu. Diskaun besar-besaran sempena akhir tahun ni. Kalau korang beli model daripada Kyrgyzstan ni RM1.59. Kalau 3 pula RM140. Tapi kalau beli 5 ni, harga dia RM200 je. Terbaru je maju daripada Kyrgyzstan. Belum lagi minyak kelapa darah yang korang boleh beli satu dengan harga RM35. Kalau 3 pula RM90. Dan kalau korang beli 5, korang boleh dapat harga RM120. Murah ke tak murah tu? Apa? Tak cukup lagi? Olive House pun ada buat promotion di mana kalau korang beli Olive Power Up 340 gram, korang akan mendapat 50% diskaun pada madu daripada Kyrgyzstan 350 gram sebagai pembelian kedua korang. Ataupun korang boleh dapatkan 30% diskaun pada madu daripada Kyrgyzstan 125 gram sebagai pembelian kedua korang dengan membeli Olive Plus 30X 250ml. Jadi tunggu apa lagi? Jomlah kita shopping di www.afiatmart.com ataupun dapatkannya daripada ejen-ejen Olive House. Kalau kami tengok kan, kalau kita tengok dalam media sosial lah, bila tajuk-tajuk poligami ni sering mendapat orang kata like yang banyak, komen yang banyak, sharing yang banyak lah kan. Isu dia sangat hangat. Kadang-kadang bila tajuk keluar je poligami ni, yang mendominasi keyboard warrior tu tentunya pihak wanita lah. Dia setuju tak setuju ni sampai keluar halal haram semua. Dan secara teknikalnya dia dah dibenarkan dalam Islam. 2, 3 dan kalau tak mahu 1 lah. Macam saya pilih 1 lah. Jangan tanya saya lah, memang 1 je lah kan. Walaupun dia kata ada 2, 3 ke 4 ke. Selamat awal kita declare kan. Tapi selama Umi dah 12 tahun kan, macam mana kita nak pastikan perkongsian suami yang menjadikan dia satu orang kata tu yang boleh dibawa ke jannah. Memang setiap perkahwinan kita nak bawa kita punya bidadari sampai ke syurga kan. Kalau rasa macam mana macam nak jadikan dia dipupuk supaya perkahwinan perkongsian tu harmoni dan boleh dibawa ke jannah. Mungkin orang baru nak tahu ni. Saya rasa soalan saya ni netizen nak tanya ni, boleh ke 2, 3 tu? Kalau kita tengok abang wajah bawa pergi umrah, bawa pergi mana kan. Itu langkah-langkah ke jannah lah. Saya tu contoh-contoh lah. Ataupun ada pengalaman-pengalaman. Adakah mengidolakan? Tak. Awak jangan mencetuskan provokasi dalam podcast. Boleh tak Umi macam bagi sikit pandangan tentang macam mana perkongsian tu sepanjang Umi 20 tahun ni harmoni. Sebab saya suka tengok keharmonian tu kan. Sebab betul juga saya ada tengok, kita kan follow Umi kan, follow Umi kat dalam Facebook kan, dan juga pasangannya. Jadi apabila kita tengok dalam Umi punya posting dalam media sosial,
bersama dengan madu tu. Madu tu kan baju sama kan, pergi shopping sama, handbag sama kan, pergi makan sama kan. Memang macam boleh harmoni lah. Macam Tapi tak tahu lah. Tapi kita tanya dengan Tuan Badan. Tanya Nabi lah. Okay. Cerita tentang harmoni kan, bro Wan, bro Dasa, bro Muza, cerita pasal harmoni. Pokok pangkal dalam sebuah rumah tangga lah. Kalau lelaki ni bila persediaan dia nak jadi seorang lelaki yang berpoligami, dia kena bawa watak ataupun pendirian kehidupan 100% Islamik. Islamik ni maksudnya jangan Islamic, way of life. Yes, Islam is the way of life. Betul. Right? So macam kita kata Islamik ni jangan kita fikir kepada pakai songkok. Ya, of course lah suami Umi memang bersongkok, berkupiah dan sebagainya kan. Tetapi bukanlah itu gambaran semata. Contoh, bila bercakap seorang lelaki, kalau kita ikut kepada karakter Nabi Muhammad SAW sendiri pun, contoh tauladan sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya. Bila bercakap dengan wanita penuh hikmah. Turunkan suara. Nampak? Itulah Islam, the way of life. Lepas tu ada jaga adab. Adab bila bercakap dengan isteri pertama bagaimana, adab jika bercakap dengan isteri kedua bagaimana. Dia tidak boleh seorang suami tu kata, kau kena ikut aku tak. Dia tidak perlu cakap kau kena ikut aku. Dia menunjukkan sifat, menunjukkan sikap. Jadi isteri secara tak langsung akan hormat. Jadi bila suami nak bercakap, isteri tak mendahului suami. Kan? Itu nak dapat tu. Jadi suami tu kena tunjuk contoh dulu. Kalau suami tu kata kan sudah cakap bawa ke jannah, kita kata sunnah, berpoligami sunnah, tapi pegang kepada perkataan sunnah semata. Sedangkan diri kita tu kita tak bawa prinsip-prinsip sunnah dalam kehidupan. Itu yang selalunya mana datang harmoni lagi. Semua dengan syak wasangka kan. Tengok macam suami kata kau kena begini, kau kena begini, tapi suami tak tunjuk contoh dan tauladan. Macam mana isteri nak ikut? Tu antara kalau tadi Bro Dasa tanya macam mana nak tips nak harmoni tu. Satu benda lah Umi boleh nak kongsi juga. Prinsip macam suami Umi sendiri kan, yang kita selalu gelar walid kan. Dia ada satu perangai. Dia kata bila kita nak pergi satu majlis pada awal usia perkahwinan 5 tahun awal, kami berpoligami tu, bila nak pergi satu majlis ahli keluarga, majlis kenduri kahwin dan sebagainya, kenduri kendara lah dengan saudara mara, dia sangat jaga supaya tidak timbul apa-apa fitnah. Baik. Okay. Jadi dia akan kata begini, kalau semua isteri pertama boleh pergi, Kak Ros boleh pergi. Kak Ros boleh pergi, Kak Dahlia kena pergi juga. Maksudnya begitu. Maksudnya Umi, Umi kena pergi. Mama ni, kita panggil Mama lah, isteri pertama ni, Mama pun kena ada. Kalau salah seorang tak boleh pergi, katalah Umi sibuk, ada urusan dan sebagainya, dia kata biar dia pergi seorang. Nampak? Dia tak akan pergi bawa seorang pada usia 5 tahun awal perkahwinan lah. Kerana apa dia kata? Ini akan menimbulkan fitnah. Betul. Kata rumah tangga poligami, kata nampak kat Facebook kan, posting nampak pergi sana sini macam best. Tetapi bila tengok hakikat, korang gaduh ke? Walaupun sebenarnya bukan sebab gaduh. Betul. Nampak tak? Itu antara perkara-perkara yang kita tengok. Yes. Sebab netizen kan, masyarakat. Betul. Suka bila tajuk macam tu kan. Bila tajuk cabaran Umi. Contoh balik raya lah, simple kan, balik raya kan. Balik raya, macam mana yang satu nak handle pun nak menguruskan. Kau ada tips kan? Banyak tips ni. Tahu dia banyak tips kan ni. Bukan. Tips untuk netizen. Okey, saya berdasarkan netizen netizen kata macam mana menguruskan cabaran sebab balik kampung ni kalau ikutkan kita raya haji, raya puasa. Betul. Ada jadual ke? Ada som ke nak talilat ke atau boleh atau ada kuasa veto seseorang ke kan, yang veto tahun ni kita balik langsung saja ke macam mana Umi? Alhamdulillah, sebab pada awal perkahwinan tu sendiri bila kita dah bawa culture yang betul, jadi urusan hari raya tu dah bukan urusan yang sukar.
Sebab apa Umi kata tak suka? Suami Umi dia akan bawa berbincang seluruh ahli keluarga. Seluruh ahli keluarga, bukan Umi, bukan mama, dengan anak-anak sekali. Sebab anak-anak dah besar kan. Mesyuarat. Kami mesyuarat. Okey, tahun ni apa perancangan kita untuk raya? Kami akan tetapkan tema baju. Tema baju. Maknanya anak, isteri pertama, isteri kedua, kalau cucu sekali. Kalau kita kata tema warna apa, so carilah lebih kurang warna dekat-dekat sama. Kalau tak beli baju baru pun tak apa. Kalau katalah kita kata purple lah kan, bro Dasar katakan kita purple. Ada keluar sekarang gambar-gambar pintu baju. Kalau perlu beli baju, kalau rasa ada lagi baju yang pakai je baju yang lama, tapi asal tema warna sama. Dia macam tu. Lepas tu apa topik lagi kita discuss, kita bincangkan adalah ke mana hala tuju kita raya ni. Jadi kita susun macam Umi anak dah ada menantu 2 orang kan, menantu. So kita susun, okey tahun ni kita nak pergi mana? Katakan nak balik kampung Umi kat utara. Bila nak balik kampung Umi utara, anak, cucu, cicit semua ikut. Semua kena ikut. Isteri pertama, semua. Maknanya kalau 2 kenderaan lah. Kalau 3 kenderaan, 3 kenderaan. Semua pergi dulu. Kita semua tahun ni balik utara. Semua utara dulu. Selesai urusan di utara, patah balik baru masing-masing lah. Macam tu. Tapi kata tahun ni kita tak pergi mana. Kita dekat Johor je. Dekat Johor lah maksudnya. Okey, pertama kita nak ziarah siapa dulu? Sebelah mama. Semua pergi kat mama dulu. Lepas tu baru anak-anak baliklah rumah mertua. Tak apalah, baliklah beberapa hari pun. Yang penting raya pertama tu sekian waktu, sekian masa anak ada bersama kami. Setakat 20 tahun ni, mana 20 kali lah raya kan. 20 kali mesyuarat. Betul. Tak ada masalah langsung lah. Masya Allah, tak ada masalah langsung. Alhamdulillah. Dalam awal ni kita tak nampak lagi dia punya kontroversinya, Bro Musa. Saya rasa makin bertakut nak meneruskan kita punya ni kan. Kalau macam macam best pula. Masya Allah. Okey. Jadi kita punya para penonton sekalian kan, sebab betul tadi itu yang di awal saya punya soalan kepada kita punya Puan Umi kita berkaitan tajuk adil. Sebab banyak yang memomokkan tajuk adil tersebut. Yes. Kan? Dan pada yang Umi pun ada beri kongsian berkaitan bahawa untuk adil tu banyak perkara yang perlu dilihat. Kan? Dia sudah kena lihat keharmonian rumah tangganya. Dan Umi bawa satu contoh tadi adalah berkaitan dengan kena ada perbincangan. Sebab yang pengamatan saya lah, pengamatan saya melihat rakan-rakan yang ada 2-3 isteri ni kan, dari sudut perbincangan tu kurang. Perbincangan tu kurang menyebabkan banyak berlaku lah. Perbincangan kurang ataupun langsung tak boleh buat bincang. Langsung tak boleh bincang. Itu satu perkara lah. Itu yang mungkin lah kan, nampakkan ada banyak-banyak masalah ke depan lah. Jadi sebab kita nak ambil side yang positif, Datuk. Datuk Azrul, berkaitan dalam kita punya podcast Layan Je ni, dan maksudnya soalan-soalan netizen itu kita nak jadikan dia sebagai satu positif. Dia bukan nak kata orang kata apa tak boleh buat, tidak. Mana yang mampu on lah kan, yang mampu on, yang boleh adil tadi apa semua. Tapi yang paling penting adalah kita nak ambil hikmah dia. Kan hikmah poligami ni. Kan Umi boleh untuk Umi share hikmah poligami. Ya, tadi kalau daripada awal tadi kan dengar tajuk tuhmahan. Sejujurnya masa peringkat awal Umi ditemu duga. Kan Umi ialah kita tak pernah berumah tangga, anak dara, tiba-tiba kahwin dapat suami orang. Kena kan? Teruk kena interview. Kena interview nak dapat apa ketua kampung, tapi Umi orang Felda kan. So pegawai Felda lah yang nak bagi tanda tangan tu. So dia tanya pula dekat kita. Kenapa anak dara ada kerja, semua nak cari lelaki orang. Macam-macam lah dia sekolah. Umi tengok je lah, dengar angguk. Banyaklah nasihat, pumpang. Sebelum dia sign tu. Umi senang je, Umi tanya, Encik ni Islam ke? Tak baik lah kan. Tapi sebenarnya pendirian Umi, kita bukan memilih untuk bermadu. Of course kalau kita kata tak nak lah,
kalau boleh, ramai juga perempuan. Saya sokong poligami tapi bukan suami saya lah. Jadi saya dengar banyak. Sini kita dengar banyak. Famous tagline. Famous kan tagline tu. Saya bukan menolak poligami, saya tak tolak sunnah kan. Saya sokong poligami ni tetapi asalkan bukan suami saya lah. So, banyak kita dengar kan ayat-ayat punya tagline macam tu. Tapi pendirian Umi pun bukan sengaja ataupun kita bila pilih nak macam Umi, anak dara Umi memang kahwin lambat sikit lah sebab banyak benda kan nak buat dalam dunia ni. So bila membuat pilihan, pilih status suami orang pula. Pada pengamatan Umi melihat suami lah sekarang ni, ketika itu complete set dah dia ni. Jadi seorang suami dari segi komunikasi dia tak merendahkan wanita lain. Tak ada, bukan dengan Umi sajalah. Maksudnya bila tengok dia bercakap dengan wanita-wanita lain, dia hormat, dia tunduk, rendahkan diri walaupun dia seorang lelaki. Nampak tak? So karakter-karakter ni yang kita nak, tapi sayangnya dia suami orang. Macam mana So jadi Umi pun tidaklah orang kata pergi menggoda tapi Umi letak satu pendirian, serah pada Allah semata. Selalu doa, kalau betul dia ni jodoh aku, ya Allah mudahkan urusan ke depan. Tapi kalau bukanlah kan. So tapi bukanlah maksudnya itu peringkat awal lah persediaan Umi ni. Sebab suka dah nak buat macam mana kan. Nampak karakter tu dah tersuka. Tapi kita tak adalah kata sampai kita buat sesuatu, orang buat benda-benda jahat sampai nak menggoda dan sebagainya. Kita tak nak buat benda sebab kita ada adab. Kita dalam Islam kita ada adab. So adab inilah pendirian. Okeylah kita orang kedua kan yang datang. So kena jaga adab tu. Jangan kau tunjuk di media sosial. Jangan kau bendabik dada. Aku ni dah kenal ni tak mungkin pangkat-pangkat, yelah suami orang ni biasa dah ada kerjaya dan sebagainya, war-warkan kepada masyarakat, itu tak kenalah pada Umi. Di mana sentimen nak jaga hati, sensitiviti isteri pertama, mungkin isteri kedua dan so benda-benda itu logik lah kalau netizen buat tumahan. Nampak tak? Dia menimbulkan fitnah kan? Ya, menimbulkan fitnah. So tidak sepatutnya berlaku. Jadi kalau orang katalah ada macam kita dengar lah selalunya orang biasa ni tak kecoh lah, artis lah terutama sekali kan. Jadi tajuk dan topik perbualan. Sebenarnya kalau benda tu dapat dijaga dengan adab yang betul, tumahan tidak berlaku. Tumahan tidak berlaku. Tetapi kerana lelaki tu sendiri, contoh lelaki yang nak berpoligami bro dasar. Ni tips lelaki yang nak berpoligami, dia pun tak jaga adab dia sebagai seorang lelaki yang dah beristeri. Nampak tak? Betul. Dengan dia pun tak menunjukkan contoh yang terbaiknya. Macam mana? Okey, kita bayang macam ni. Dia dah ada pasangan. Kemudian dia buat perkara sesuatu dengan wanita lain dekat luar dengan tak ada rasa malu, segan silu dan sebagainya. Ni, apa perasaan isteri pertama tu tadi? Dia kena fikir. Dia kena ingat bila perasaan tu dah kecewa sedikit demi sedikit, lama-lama dia tak percaya dah dengan suami. Makan hati ulam jantung kata kan. So macam mana nak buat bincang? Tetapi katakanlah memang suami tu ada dah nampak dah ura-ura. Mungkin suami pun dah bagi hint dekat isteri pertama, kemungkinan saya suka somebody ke apa ke, bagi hint kata-kata yang isteri mesti faham punya. Takkan isteri tak faham kan. Insting tu kuat wanita kan. Wanita kan insting kuat. Sixth sense. Sixth sense. Panca indera ke-6 saya panggil. Panca indera ke-6 sangat sensitif benda ni. Dia boleh trace. Tak cakap teruslah. Handphone letak kat kocik sentiasa. Tu satu petanda kan. So itu salah satu. Jadi bila isteri ni dia tak dapat perasaan tu, dia rasa macam ni, kalau belum kahwin pun, belum aku dimadukan pun, suami dah macam ni, dah buat perangai. Selalu kita pakai dah buat perangai. Agak-agak kalau dah kahwin nanti dia berubah ke? Nampak tak? Sebab tu karakter sebagai seorang lelaki yang dah masuk, mungkin Allah nak uji dalam poligami kan, benda-benda tu kena jagalah. Tu yang Umi sebut sebagai adab. Lagi satu tentang keharmonian Datuk. Katalah kita dah masuk ni, tadi belum kahwin lagi, adab tu dah jaga daripada awal. Betul. Sebab tu bila adab jaga, isteri rasa selesa, suami aku ni macam dah berkahwin, dah macam nak kahwin, tapi keperluan rumah tangga dia masih, itu paling penting, cakap makin lembut dengan aku, tahu jadual-jadual tertentu. Macam contoh katalah dah set ni perjumpaan keluarga sebelah isteri dan sebagainya, semua suami tu alert dengan benda tu. Jadi
apa lagi aku nak ragukan, kahwin lain pun tak apa. Nampak tak? Dah ada SOP lah. Dah ada SOP dan suami tu tidak bertindak di luar batasan yang maksudnya menunjukkan bahawa kalau aku kahwin lagi kau aku lupakan tak. Kan nampak tak? Jadi isteri tak takut. Banyak lagi. Nampak tak? Dia punya yang saya bagi kesimpulan untuk punya uraian tadi tu, perhatian tu dia sama. Maksudnya sebelum masuk untuk isteri yang pertama tu perhatian dia sama dan dia ada isteri yang kedua pun perhatian sama juga. Ketiga pun sama, keempat pun sama. Nampak tak? Jadi tak adalah isteri rasa macam dia rasa tak selamat kan? Insecure. Sebenarnya ramai je suami yang jarang pun balik rumah. Tetapi bila berkahwin tu lagi jarang kan. Maknanya isteri takut benda tu. Tetapi kalau perhatian tu diberi dengan betul, insya-Allah Umi rasa wanita okey je. Kan? Wanita okey je, cuma mungkin nak tengoklah lelaki tu macam mana. Contohlah biasanya dapat duit belanja. Kan? Sebab tu lelaki kalau rasa tak mampu, macam contoh dia nak kahwin, bukanlah duit yang ada tu nak dibedak-bedak. Dia kena fikir apa tambahan pendapatan sebab dia nak tambah isteri. Betul. Kalau pembahagian kepada isteri pertama tu dah dipisah, isteri pertama akan rasa macam mana kan? Itu antaralah itu sedikit contoh sajalah yang boleh Umi bagikan. Selain daripada tu Datuk, Umi suka juga kalaulah selepas perkahwinan ni. Ni satu benda lah. Adab. Tu Datuk kan? Tajuk ekonomi jadi tajuk ni dah kan? banyak tip ni dah. Kita katalah tadi belum masuk alam rumah tangga, kata dah kahwin lah, kata kahwin sebelum kan tadi cerita macam mana nak ajak bincang ni, macam mana ajak mesyuarat. Dia bermula dengan bibit-bibit perbuatan isteri kedua masa masuk alam perkahwinan tu, masuk alam rumah tangga berpoligami. Sebab tu pendirian Umi, sebagai orang yang kedua datang, kau tak payah menunjuk yang kau hebat sangat sampai dapat laki dia. Nampak tak? Ini drama Melayu apa, kita. Bahasa orang ni. Caras apa? Caras. Sailang. Kan? Selalu disebut kan. Seolah yang kedua ni lah punca menyebabkan yang sedang. Kadang memang dia ditakdirkan ke memang yang first perkenalkan yang kedua ke. Macam mana kita nak memastikan perampas ataupun yang disebut perampas. Apa lagi satu perkataan yang disebut netizen sejak sondol. Penyondol dan ayat sondol ni banyak kali jumpa kan. Netizen kita pakai. Dia pada Umi bahasa tu sendiri dah tak ada adab lah. Bahasa tu dah tak ada adab. Orang yang komen kita dah tahu perangai dia dah. Tapi dia macam ni lah. Ni emosi Umi, tajuk ni Umi. Pada Umi dia bukan sekadar emosi tu, kita jangan terlalu letak di hadapan lah. Sebab kita kena fikir jangka masa panjang dia. Hidup kita bukan untuk dunia saja kan. So macam contoh, bila isteri kedua masuk di alam rumah tangga, katalah kita pergi shopping sama-sama macam tadi kan. Try lah nak bawa isteri pertama, isteri kedua pergi majlis. Isteri kedua jangan sibuk duduk kat depan. Jangan sibuk berebut dengan isteri pertama nak duduk kat depan. Kau kena sedar diri kau. Ini tips untuk netizen kita. Netizen kita ini tips ya. Jangan kau dah lah baru. Isteri pertama tu dah berkorban perasaan dia. Kalau kata tak cemburu, walaupun dia yang pergi Pinang, walaupun ni dia yang pergi. Soalan saya nak tanya lepas ni. Cemburu nanti. Cemburu. Ingatkan dia. Cemburu. Masuk dia. Dia dah korban jiwa dia. Dia tengah berasa macam disiap-siap. Tapi dia tak apa, aku terima. Aku anggap ini satu hikmah. Kan tadi kita kata. Tiba-tiba kan nak pergi kenduri. Saya tak bolehlah duduk belakang. Mual. Kenapa kan? Benda-benda macam itulah. Jadi menyebabkan ini yang hilang keharmonian. Ini akan menyebabkan hilang. So isteri kedua, rendahkan diri sedikit. Letak emosi ke tepi. Duduk je belakang. Hormat isteri pertama sebagai orang yang lebih dahulu daripada awak. Macam itulah. Dia kena macam tu. Tak apa, korbankan diri sedikit. Korban sikit perasaan. Sebab orang tu dah berkorban untuk awak. Dia macam itulah. So duduk belakang. Bila nak duduk makan, pastikan suami dekat sebelah isteri pertama. Jangan awak pun sibuk nak duduk kat situ. Nampak tak? Berebut kan? Jangan berebut. Dia pula sibuk. Ya Allah. Lepas tu, kalau isteri pertama nak serve suami, bagi isteri pertama serve. Isteri kedua tengok je. Relax je. Tak payah gaduh-gaduh. Tahu tak?
Macam bila pergi rumah mak mertua, kan? Pergi rumah mak mertua, isteri kedua sibuk nak tunjuk dia pandai masak. Tak payah berebut. Kalau isteri pertama pandai masak gulai, kari ayam dan sebagainya, hang tak payah masak kari ayam juga. Masak menu lain. Nampak tak? Itu tips dia tu untuk netizen kita. Dia kena inilah Umi kata adab. Lepas tu bila dah berkahwin ni dalam lah sedikit dah berumah tangga tu of course akan bersama. Isteri pertama akan bersama dengan isteri kedua pun akan bersama dengan lelaki yang sama. Ini agak sensitif tapi benda ni Umi kena kongsilah dekat orang ramai juga. Supaya kita kena ingat janganlah pergi buat love bite lah. Buat tanda apa love bite lah, tanda cinta kan. So nak bagi tahu dekat isteri pertama, malam tadi aku bersama dengan suami, no tolong, ini adab tolong. Sebab benda itu semua sensitif. Ni tadi Datuk bro dasar kita nak cakap pasal cemburu, itu adalah bibit-bibit mendatangkan kecemburuan maksimum. Ya. Kita kena tahu kan macam sifat kot dijadikan lelaki perempuan. Mungkin perempuan lebih sikit cemburunya. Mungkin ada kata cemburu tandanya sayang, cemburu tandanya dia care. Itu bahasa-bahasa orang sekarang lah kan. Kalau tak tercemburu maksud ya tak cemburu. Jadi macam mana Umi menangani istilah ataupun perasaan cemburu antara dua orang berkongsi satu tu. Cemburu ya tak kisahlah sudut apa-apa, mungkin dia sudut belanja, dia sudut masa, dia sudut tu macam mana? Yelah kita memang ada yang awal-awal tadi Umi dah berkongsi tentang adil semua kan. Tambahan pada cemburu tu saya ada soalan juga. Ada juga. Sebab macam ni. Seronok pula tu kan. Sebab dia Umi cakap tadi Umi akan menjaga untuk madu tersebut. Dan bagaimana Umi tahu yang madu tu cemburu? Mesti kita tahu madu ni dia sedang cemburu. Mungkin kita tahu juga sebab dah lama, dah 20 tahun. Dan macam mana kita nak counter cemburu tu kan, masalah tu kan. Dapat bunga gitu. Tapi kalau dah sama-sama dapat, anda kata terberlaku lah satu keadaan situasi yang cemburu tu wujud. Macam mana nak counter tu? Counter. Ya dah tu. Ada. Kita punya netizen tanya. Yelah, walaupun tak boleh diukur tapi boleh di counter kan. Okey. Cover kan. Ada sebenarnya ke tak ada masalah cemburu dekat Umi-nya? Tidak. Of course cemburu tu ada. Of course. Manusia. Kita manusia. Cemburu tu ada. Cemburu tu ada. Sebagai seorang manusia memang normal lah. Betul. Cemburu tu normal. Ada perasaan iri. Kita tengok orang lebih. Kita rasa macam kita kurang. Perasaan tu akan timbul sebab kita ada nafsu kan. Cuma patah balik yang Umi kata the way of life tu Islam. Islam the way of life. Kau dalam keadaan tak stabil, istighfar, Allah ada. Nampak tak? So benda tu Umi jadikan tips. Nak cakap, tarik nafas dulu, okey, relax, bertenang, fikir. Kalau kau cakap macam ni, apa kesan? So, bila kita buat macam tu, walaupun Umi tak pernah pun cakap dengan mama, nak cakap dengan saya begini, tak payah. Tapi kerana kita dah layan dia macam tu, jadi pasangan poligami kita tu, dia terikut cara kita. Maksudnya kalau dia nak buat apa-apa macam contohlah, walaupun Umi sediakan tempat duduk tu, dia sebelah suami, dia tahu dah Umi sediakan tempat duduk untuk dia. Tapi ada kala dia cuba nak serve kita. Nampak tak? Sebab kita tak buat dalam Umi tak buat dalam perkataan. Umi tunjuk dalam perbuatan. Act lah namanya. Yes. Lepas tu macam perasaan cemburu tu memang pernah lah ada perasaan cemburu tu. Tetapi Umi fikir balik. Selalu Umi bermonolog lah. Ini antara terapi yang Umi buat untuk diri sendirilah. Kita monolog dengan diri sendiri. Bercakap dengan Allah.
apa yang kau sibuk sangat Dahlia? Dia macam tu lah. Bukankah begini? Kau relax lah. Kau fikir benda lain. Kau fokus kepada benda lain dulu. So, hilang perasaan cemburu tu. Dia tak bawa lah sampai kita react dengan tindakan yang salah. Sebab banyak benda yang kita nak jaga. Kita kan kena lebih matang. Kita kena bertindak tu berfikir dahulu kesan dan akibat. So, ada juga satu tips Datuk dan Bro Muza. Satu perangai yang dipraktis dalam rumah tangga kami adalah jika Umi tak rasa macam tidak ada rasa macam tak puas hati lah dengan isteri pertama, adalah satu part kat mana. Kalau orang kata semua puas, tak ada juga. Tetapi satu benda yang suami kami urus adalah ada benda tak puas hati, jangan cakap direct kepada isteri pertama atau isteri kedua. Suami adalah perantara. Okay. So, kalau Umi tak puas hati dengan isteri yang pertama, so Umi akan duduk bincang dengan suami, okey, tolonglah nasihat akak tu ni, saya rasa sedih, saya rasa kecil hati tadi dia komunikasi, tadi dia ada sebut perkataan-perkataan begini. So, jadi suami itu dia tak akan terus pergi jumpa isteri pertama cakap. Dia akan naturalkan dulu, bagi okey, relax, mungkin ada silap gini-gini, dia cuba bagi rasional kita dulu. So nanti dia pula bercakap bagi pihak kita dengan isteri pertama, tapi dia tak cakap apa kita cakap. Faham tak? Ini antara tips. Nada dia lah. Nada, dan dia kata, oh tadi Dahlia mengadu bla bla. Tak. Dia akan Jadi batu api pula. dia tak. Tambah-tambah pula. Betul. Tidak nombor 3 tu. Tak bergaduh. Jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Jadi cara dia adalah dia kata okey, tadi ingat dalam percakapan kita ada perkataan-perkataan tertentu tak boleh sebut. Dia tak sebut pun yang itu adalah teguran daripada Umi. Nampak tak? So jadi dia isteri pertama rasa tak tergugat, isteri kedua pun tak rasa apa, dan kita faham, oh benda ni kena repair lah, dekat sini tak betul, kat sini tak betul. Sebab kita rasa teguran tu bukan datang daripada madu kita. Kita rasa teguran tu daripada suami. Nampak tak? Dia guna bahasa tu, dia olah. Jadi sehingga sepanjang 20 tahun ni, bro, memang kami, itulah yang kami praktis. Dah 20 tahun pun itu masih dipraktiskan. Saya dapat perkongsian Umi pada hari ni kan. Saya teringat lagu P. Ramlee yang dia katakan mesti pandai berbohong, termera, maknanya tu salah tu maknanya. Salah. Kan? Yang tu mungkin Ramlee buat tu untuk buat apa? Seloka ataupun sindiran. Sindiran kepada orang, janganlah buat nak berbohong dan jangan nak ni. Tapi sebenarnya betul juga. Betul tak? Contoh kan? Contoh kan? Katakan misal katalah isteri pertama kata, oh ni Lia ke yang mengadu? Kan? Takkan suami kita, ya dia mengadu. Bohong lah, kena bohong sikit. Nampak? Bohong sunat? Tak ada bohong sunat ke bohong wajib ni. Tetapi istilahnya kita taktikal lah. Kita kata bukan kita kata bohong, tetapi menidakkan itu sekadar nak mengharmonikan keadaan. Suami, Umi tahu, Umi selalu menilai, sebab Umi tahu bahasa tu, dia nak nasihat Umi tu, dia ada bahasa-bahasa dia yang dia pakai. Jadi kadang-kadang dia masuk bahasa baru. Jadi Umi tahu itu adalah teguran isteri pertama, tapi Umi tak pernah paksa dia untuk mengaku. Sebab Umi tahu dia gunakan teknik tu. So dia kata, tak adalah, saya nampak sendiri gini-gini, nanti awak betulkan. Nampak? Tapi Umi tahu dia sedang berbohong pada Umi pun. Dan Umi tak pernah fikir kenapa nak bohong, tak nak. Sebab kita tahu, bila kita tahu objektif apa, kita nak betulkan kan. So kita betulkan je lah. Tak payahlah fikir kepada tajuk yang dia bohong ke apa. Tu contohnya lah. Salah satu contoh. Dan bukan semua benda lah yang kita kata nak guna, nak bohong apa kan. Tak perlulah guna untuk semua. Dia kalau bohong dalam arti mungkin kalau kita kata, oh balik tadi rumah isteri pertama, tak balik. Padahal balik. Itu bohong. Itu betul-betul bohong lah. Itu kantoi pula kan? Itu tak boleh. Kalau macam tu, jadi benda-benda macam tu jangan tersilap sedikit pun. Kalau suami tersilap, pernah berbohong sekali, contohlah. Yang taktikal tadi kita kata tu part lain. Sebab kita nak jaga hati 2 orang, jaga hati 3 orang, atau jaga hati ramai orang. Tapi yang part yang betul-betul berbohong, dia cakap benda yang sebaliknya. Bila salah seorang isteri dapat tahu, itu tadi baik-baik dah harmoni, boleh hilang keharmonian. Lagi kita takut adalah fitnah tu datang daripada orang lain, orang nampak,
Lepas tu sampai kat kita, suami tak cakap. Suami pula berbohong dan isteri tu tahu. Memang benda tu adalah bibit-bibit kepada keharmonian itu terlerai. Ya, betul. Jadi kita punya podcast kita pada hari ini banyak perkongsian-perkongsian yang diberikan oleh Puan Umi kita. Dan tadi keyword kita pada hari ini adalah kita kena cari hikmah dia. Hikmah dalam poligami tersebut. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti tadi dalam perbincangan ataupun dalam Umi punya perkongsian tadi tu, banyak yang kita boleh dapat bersama. Dan yang paling penting adalah kita nak menjaga institusi kekeluargaan tersebut. Yes. Itu yang paling penting. Kita nak jaga keharmonian kan. Dan yang paling penting adalah kita jangan pandang orang berpoligami kita nampak macam sekian. Tidak. Ya, kan? Kita nampak as a positive side. Dan yang bagi yang lelaki, lelaki yang sembang lebat, sembang kuat, sembang kencang. sembang memang bagilah kat lelaki bro. Sembang kencang kan. Tapi benda itulah yang maksudnya dia kena belajar. Belajar. Kalau betul memang dia kena kalau dah ditakdirkan. Ditakdirkan begitu, ada tips-tips tadi Puan Umi ada sebutkan. Yang benda ni yang memang perlu untuk, sebab perkara tersebut berlaku dalam kita punya masyarakat. Jadi kita nak bagi masyarakat kita harmoni, kita nak bagi masyarakat kita lebih, orang kata apa, institusi kekeluargaan tu terjaga. Jadi ambillah tips-tips tadi daripada Puan Umi kita. Dan paling penting untuk kita punya penonton-penonton podcast kita kan, jangan berbohong. Jangan berbohong tadi Puan Umi dah sebutkan kan, dia akan menimbulkan tak percaya nanti kan, tak percaya. Bohong tak tu percaya. bukan dalam poligami saja, Bro Moza. Kahwin satu pun kalau berbohong sampai sudah hidup tak harmoni. Betul. Jangan kata berpoligami kan. Betul tak Bro Dasar? Betul. Okey. Alhamdulillah saya rasa banyak perkongsian yang kita dapat pada sesi podcast pada kali ini. Saya rasa tajuk takdir atau pilihan tu bergantung kepada masing-masing lah. Yes. Kalau ditakdirkan, alhamdulillah. Dia pilihan pun alhamdulillah. Atau. Kita tetap dengan atau. Kami berdua tetap dengan atau. InsyaAllah kita tutup program podcast kita dan kita akan berjumpa lagi pada podcast yang berikutnya. Betul. Kita akan ada sesi yang sangat menarik selepas ini. Jadi teruskan bersama dengan podcast Layan Je. Terima kasih kepada Puan Umi Nahlia yang bersama kita dalam seri podcast pada hari ini. Dan Azrul, kita jumpa lagi dalam seri podcast akan datang. Layan Je. Bye-bye.